Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi insya-Allah untuk mempelajari ataupun mendengar serba sedikit tentang kisah nabi-nabi daripada Al-Quran. Yang pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Bilal dan seterusnya ahli jawatan kuasa takmir Masjid Sengkurung, Bandar Seri Begawan yang telah menganjurkan program kita pada malam ini, dan juga tidak lupa kepada Syababul Iman, kumpulan Syababul Iman, kumpulan pertubuhan belia daripada Masjid Sultan Syarif Ali, Bandar Sengkurung, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi ini, walaupun insya-Allah diharapkan dalam beberapa minggu lagi, insya-Allah, mungkin minggu depan, mungkin sekali lagi kita akan dapat bersama-sama dalam masjid, insya-Allah, apabila kita telah mendapat kebenaran untuk meneruskan kembali program kita ni setiap kali selepas waktu maghrib di Bandar Seri Begawan, insya-Allah, sehingga waktu isyak. Jadi pada malam ini kita masih lagi bersama-sama dalam sesi ini, sesi secara online, tapi insya-Allah moga-moga kita dapat manfaat yang hampir samalah, insya-Allah, walaupun kita tak sempat hadir ke masjid. Malam ni kita masuk kepada satu kisah baru, kisah Nabi Musa alaihissalam. Setelah kita telah menamatkan kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Ismail, kisah Nabi Ishaq, panjang. Dan yang terakhir pada sesi lepas, kita bersama-sama di kisah Nabi Yunus. Pada malam ni insya-Allah kita akan bersama-sama melihat pula kisah Nabi Musa AS, salah seorang daripada Nabi besar, daripada Nabi-Nabi Bani Israel, yang Allah Subhanahu Wa Taala kategorikan dia, masukkan dia sebagai salah seorang daripada Nabi-Nabi yang dianggap sebagai ulul azmi, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ulul azmi minar rusul, iaitu rasul-rasul yang mempunyai azam. Azam maknanya kekuatan, kesungguhan dan kerjanya besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak menceritakan kisah-kisah ulul azmi ini dalam Al-Quran. Yang pertama sekali kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ulul azmi, kepala, ketua kepada ulul azmi. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita ada 5 nabi yang kita panggil sebagai ulul azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir pada malam ni. Jadi insya-Allah Nabi-Nabi ni kita dah selesai ceritakan tentang Nabi Nuh sebelum daripada ni. Kemudian kita telah menceritakan tentang Nabi Ibrahim sebelum daripada ni. Kita akan masuk sekarang ni ceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. So kisah Nabi Musa ni adalah satu kisah yang panjang. Saya lupa nak minta nak mohon untuk memberi feedback suara dan juga gambar untuk malam ni, untuk sesi kita pada malam ni. Takut tak clear ke dan sebagainya, tolong bagi feedback kepada sesiapa yang ada bersama dengan kita pada malam ni. Jadi kisah ni kisah Nabi Musa ni agak panjang. Sama sebagaimana Nabi Nuh dulu kita agak panjang bercerita tentang kisah Nabi Nuh ni, dan begitu juga tentang kisah Nabi Ibrahim agak panjang juga. Dan maka kisah Nabi Musa ni saya rasa agak panjang juga, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat panjang menceritakan tentang kisah Nabi Musa ni dalam Al-Quran. Jadi bagaimana kita akan lalui kisah Nabi Musa ni? Jadi insya-Allah oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sendiri dalam Quran secara detail tentang kisah Nabi Musa ni, maka kita akan mengikuti insya-Allah. Part yang pertama sekali ialah kita akan mengikuti kisahnya yang diceritakan secara detail di dalam Al-Quran ni, iaitu di dalam surah Al-Qasas, surah Al-Qasas. Jadi insya-Allah untuk sesi pertama dalam mengenali kisah Nabi Musa alaihissalam daripada Al-Quran ni, maka kita akan baca insya-Allah daripada surah Al-Qasas. Daripada surah Al-Qasas. Bukan kita tak baca semua daripada surah Al-Qasas ni, kita akan baca part yang
InsyaAllah kan, sebab kita mungkin tidak mempunyai masa ataupun dan sebagainya, kita ambil part yang iaitu insyaAllah kita akan mulakan dari surah Al-Qasas ni, iaitu ayat yang ke-7 insyaAllah. Ayat ke-7 insyaAllah saya akan bawa bersama-sama dalam skrin saya ni untuk kita dapat melihat lah kan, sama-sama insyaAllah, menonton sama-sama. Di samping kita akan meneruskan membaca, dan saya akan ceritakan sedikit sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir yang saya petik. Yang pertamanya daripada tafsir Jalalain dan yang kedua saya petik daripada tafsir Al-Wasit yang dikeluarkan oleh Universiti Al-Azhar, Badan Penyelidikan Universiti Al-Azhar tentang tafsir Al-Quran, dan yang ketiga sedikit daripada tafsir Ibnu Katsir insyaAllah. Kita akan sama-sama insyaAllah, itu part yang pertama lah tentang kisah Nabi Musa ni. Saya akan bacakan tentang kisah ni daripada surah Al-Qasas ni, part yang besar daripada surah Al-Qasas. Dan kemudian yang kedua, kita akan melihat pula kisah Nabi Musa ni diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga banyak sangat di tempat-tempat yang lain. Cuma kadang-kadang diceritakan dari sudut ini, di sudut ini, di sudut ini dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan pecahkan nanti, kita akan tengokkan bahawa Nabi Musa ni dia menghadapi dua apa yang dihadapi oleh Nabi Musa ni ialah dua kategori kan. Yang pertama sekali ialah orang-orang yang menentang Nabi Musa, itu yang terdiri daripada Firaun dan juga kumpulan-kumpulannya lah, Haman dan pun Qarun dan sebagainya, tentera-tentera mereka ni. Itu satu kelompok yang dihadapi oleh Nabi Musa. Kelompok yang kedua yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran juga ialah tentang masalah yang ditimbulkan oleh Bani Israel itu sendiri, iaitu orang yang merupakan keturunan daripada Bani Israel. Keturunan daripada Nabi Yaqub AS, yang merupakan Nabi Musa ni sebahagian daripada mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan ceritakan Nabi Musa ni menghadapi dua kategori kan, dua kelompok ini kan. Satu grup ni, satu grup ni. Jadi dua-dua ni ada masalahnya kan, perkara-perkara yang dihadapi oleh Nabi Musa. Dan insya-Allah kita akan tengokkan bagaimana Allah Taala ceritakan Nabi Musa menghadapi Firaun, dan kemudian kita tengok bagaimana Nabi Musa ni menghadapi Bani Israel. Jadi insya-Allah sama-sama kita akan mulakan pada malam ni dengan kita akan tengok apa Allah Taala ceritakan tentang Nabi Musa daripada kecil insya-Allah. Ayat yang ke-7 kita akan tengok pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kepada semualah sahabat-sahabat semua, kepada semua ahli jemaah yang berada bersama dengan saya dalam sesi pada kali ini, ataupun yang akan melihat recordingnya nanti di dalam Facebook insya-Allah, dan juga kita akan masukkan juga dalam YouTube insya-Allah. Sila buka insya-Allah, boleh buka muka surat 386 ya, muka surat 386 insya-Allah 386 daripada surah Al-Qasas, daripada Mashaf 386. Surahnya adalah surah Al-Qasas, juzuknya ialah juzuk yang ke-20 ayatnya ialah yang ke-7. Jadi juzuk 20, muka suratnya lah kalau dimudahkan 386 surah Al-Qasas insya-Allah. Ayat yang ke-7 kita akan mulakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Jadi cerita ni kita insya-Allah kita akan bacakan sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada emak Musa. Emak Musa ni dikatakan namanya Aminah. Wallahu a'lam bissawab, tidak disebutkan oleh Al-Quran, tidak disebutkan, tapi ini hanyalah cerita-cerita yang disebutkan dalam setengah-setengah riwayat mengatakan, tapi itu tak penting namanya apa kan, tapi ada disebutkan namanya Aminah. Allah Taala berkata wa auhayna, kami wahyukan. Jadi wahyukan sini bukan maknanya wahyu tu malaikat datang memberi wahyu kepada mak Nabi Musa, bukan itu maksud. Tapi maksud sini ulama kata ialah kami ilhamkan. Sebab kalau wahyu ni dia akan jadi nabi. Kalau seorang tu dapat wahyu jadi nabi. Jadi mak Nabi Musa ni bukan nabi. Gitu kan. Jadi kami ilhamkan kepada emak Nabi Musa, Allah Taala kata an ardi'ih, gitu kan, supaya ardi'ih, iaitu supaya dia ni kita kata melahirkanlah, tu kan. Jadi ceritanya ialah kita baca di tempat-tempat lain dalam Al-Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala cerita bahawa Firaun ni bermimpi. Dia bermimpi bahawa salah seorang daripada budak orang lelaki
budak lelaki, anak lelaki daripada Bani Israel ini nanti akan menjatuhkan kerajaannya. Oleh kerana itu mimpi dia, mimpi dia saja. Jadi oleh kerana mimpi dia tu, maka dia membuat satu peraturan, iaitu apa? Iaitu membunuh semua anak-anak lelaki daripada Bani Israel. Jadi di Mesir pada masa itu ada dua kelompok. Yang pertama sekali dipanggil Kibti. Kibti itu maknanya orang asal Mesir lah. Kemudian satu kelompok lagi ialah orang-orang yang dipanggil sebagai orang Bani Israel. Orang Bani Israel ni asalnya ialah bukannya daripada Mesir. Mereka berasal daripada Palestin. Tetapi mereka ni datang iaitu keturunan anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Kita tahu kan, kita baca sebelum daripada ni, kita dengar cerita sebelum daripada ni, iaitu anak-anak Nabi Yusuf alaihissalam ini masuk dalam perigi, kemudian tu kena campur dalam perigi, kemudian diambil, kemudian dijual di negeri Mesir, lepas tu jadi last sekali jadi menteri. Menteri perbendaharaan, menteri keuangan lah kita katakan di negeri Mesir. Jadi bila dia jadi menteri di sana, kemudian akhirnya dia pun bawa lah anak-anak adik-beradik dia semua, mak dia, ayah dia semua. Jadi datanglah semua ke negeri Mesir. Jadi mereka berpindah daripada kita kata daripada Palestin lah kita kata, kemudian sampailah ke negeri Mesir. Mereka tinggal di negeri Mesir dan akhirnya sejak daripada itulah mereka ni bertambah ramai. Jadi bila bertambah ramai ni akhirnya menjadi satu kelompok yang besar lah mereka ni di negeri Mesir. Jadi sekarang ni di Mesir ada dua kelompok besar. Yang pertama sekali ialah kelompok daripada asal iaitu Kibti, orang Mesir, dan yang keduanya ialah orang-orang yang daripada Bani Israel. Jadi kedua-dua ni boleh dikenali. Maknanya kalau kita tengoklah sekarang kan, kita kalau bangsa kita pun kita boleh kenal kan. Kalau orang dari segi warna kulit ke, dari segi cara mata ke, dari segi tengok boleh kenal lah. Ini keturunan ni keturunan ni. Jadi negeri Mesir pun pada masa tu macam tu juga. Dan orang-orang Kibti ni, yang Firaun ini, keturunan Firaun bersama-sama dengan Firaun, mereka ni telah lama mereka telah memperhambakan. Jadi menganggap sebagai masyarakat kelas 2. Dan mereka telah menzalimi banyaklah perkara-perkara yang mereka tindas Bani Israel ni. Daripada keturunan anak-anak Nabi Yusuf dan juga Nabi Yusuf dah tak ada lama dah ni kan. Ni cerita ni dah sampai kepada zaman Nabi Musa ni. Jadi antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa tu panjang ada beberapa keturunan lagi tu. Maknanya beberapa dikatakan berapa ratus tahun Jadi selepas daripada tu, akhirnya satu kali tu Nabi Firaun ni bermimpi. Dia melihat seorang daripada Bani Israel nanti akan membunuhnya dan akan merampas kerajaan dia, menjatuhkan kerajaan dia. Jadi oleh kerana itulah dia pun membuat tindakan iaitu membunuh semua anak-anak lelaki daripada Bani Israel. Itu keputusan mula-mula lah. Tapi akhirnya dikatakan kepada dia, kalau kita bunuh semua anak lelaki, nanti siapa yang akan bekerja untuk kita? Siapa yang jadi hamba untuk kita? Siapa nak jadikan? Kalau perempuan, kerja perempuan lah. Tapi kalau kerja lelaki, siapa nak buat? Sebab kita bunuh semua anak-anak lelaki daripada Bani Israel. Akhirnya dia ubah sikit keputusan dia, iaitu 1 tahun dia bunuh, 1 tahun dia biarkan. Gitu kan. Jadi maknanya 1 tahun ni semua dia bunuh. Mana-mana anak lelaki. Sebab tu jadi cara dia buat ialah dia akan check kan, siapakah daripada daripada Bani Israel ni, perempuan-perempuan Bani Israel yang mengandung, maka dia akan daftar nama. Macam itulah cara dia buat. Dikatakan dalam buku-buku sejarah Islam Jadi dia catat nama, kemudian bila sampai tarikh nak lahir, jadi dia hanya boleh lahir di tangan orang Kibti saja. Maknanya bidan tu mesti orang Kibti. Jadi dia akan tengok, bidan tu akan tengok yang lahir tu lelaki atau perempuan. Masa tu tak ada scan lagi lah kan Jadi bila tengok lelaki, dan kalau lelaki, dia akan ambil, dia akan serahkan kepada tentera Firaun, dia akan bunuh, dia akan sembelih, dia akan bawa pisau, dia akan sembelih, depan-depan tu juga dia akan sembelih Sangat dahsyat lah kita ceritakan, maknanya kan, sembelih budak-budak baby tu kan. Kalau perempuan, okey, no problem, lepaskan. Itulah keadaan. Jadi tahun tu dia akan bunuh semua, tahun depan dia akan biarkan hidup. Jadi Nabi Musa alaihissalam ni dia ni ada saudara dia kan, iaitu Nabi Harun. Jadi Nabi Harun tu lahir pada masa dibenarkan. Nabi Harun lahir semasa dibenarkan, iaitu tak dibunuh. Tapi Nabi Musa ni alaihissalam ni lahir pada masa tahun tu dibunuh semua. Jadi sebab itulah dalam ayat ni kita akan baca, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, dia mengandungkan, kemudian dia nak beranak, dia lahirkan. Jadi dia cerita dia ialah rumah dia ni dikatakan tepi Sungai Nil. Jadi bila dia lahir, orang tak perasan. Sebab apa dia kata mak Nabi Musa ni dia mengandung tapi tak nampak macam mengandung.
kecil ke macam mana, Allah Ta'ala pelihara semua kan. Jadi maknanya lepas daripada tu dia lahir, dia takut dah. Sebab apa takut? Budak ni, baby ni masih kecil ni kan, nanti orang akan datang bunyi menangis apa semua kan, nanti akan datang tentera, akan ambil bunuh anak tu Nabi Musa tu. Jadi apa dia buat? Menurut satu cerita, dia kata rumah dia tepi sungai Nil, jadi dia letakkan bakul tu kan. Jadi kalau dia takut, dia akan hanyutkan anak dia tu, tapi dia ikat tali. Dia ada tali lah, mana tali yang dulu. Tali. Jadi bila dah orang tak ada, dah tentera tak ada, dia akan tarik balik tali tu, anak tu datang balik lah. Gitu cara dia. Itu menurut satu cerita lah kan. Ini cerita saja kan, bukannya maknanya dah disebutkan dalam buku-buku. Saya nak sebutkan ni, itu bukan dalam Quran ni, bukan dalam Quran. Yang dalam Quran kita akan baca kan, kita boleh baca. Jadi tapi sekali itu apa ni, fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Dia kata, apabila kamu rasa takut, ni ilham Allah Taala kepada dia, kepada mak dia tu kan. Apabila kamu rasa takut anak kamu ni akan dibunuh, lalu dia kata fa alqihi. Dalam bahasa Arab, alqi ni macam baling, campak, maknanya cepat-cepatlah lepaskan, bukan maknanya perlahan-lahan, elok-elok, tak, campak lepaskan, gitu je. Fil yammi, di laut. Laut situ bukannya laut, tapi maknanya ialah sungai Nil. Di dalam air lah kan, tapi disebutkan perkataan laut seolah macam, sebab apa sungai Nil ni besar, luas, sangat-sangat luas. Kalau orang pergi ke Mesir pernah tengok kan, sungai Nil ni sangat luas. Jadi wala takhafi, Allah Taala bagi ilham kepada dia, wala takhafi, jangan kamu takut. Jadi kan, sebab memanglah takut kan, anak ibu kan takut kan. Jadi tengok kan, Allah Taala suruh dia, bagi ilham dia kepada campak, kemudian jangan takut, wala tahzani, dan jangan sedih. Inna radduhu ilaiki, maknanya apa-apa pun dia akan dapat kembali semula kepada kamu. Allah Taala bagi ilham pada dia tu. Jadi sekali tu dia cerita, dia lupa nak ikat. Ni cerita kan, saya nak cerita apa yang disebutkan oleh sejarah, ahli sejarah kan. Jadi dia cerita, ni bukan hadis, bukan apa yang cerita. Jadi dia terlupa nak ikat tali tu. Jadi dia cepat-cepat lepaskan baku tu, anak tu kan. Jadi dia berilah makanan semua, dia bekalkan dalam tu. Tengok terlupa apa nak ikat tali. Tu satu riwayat lah. Tapi ada yang kata memang dia lepaskan lah. Jadi lepaskan. Ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanyutlah Nabi Musa tu dalam kotak tu ke, dalam bakul ke, dalam apa kan. Hanyutlah dia kan. Jadi Allah Taala kata, inna radduhu, kamu jangan takut, kerana Allah Taala akan mengembalikan Musa tu, anak kamu tu, ilaiki, kepada kamu. Jadi dia yakin macam mana nak terjadi, dia yakin. Kemudian dia kata, waja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya tu ialah Nabi Musa tadi tu, Musa yang kamu hanyutkan tadi tu, minal mursalin, daripada salah seorang daripada rasul-rasul. Tu menurut satu pendapat kata, makna mursalin ialah salah seorang daripada rasul-rasul. Dalam Bani Israel, mereka ni dah tahu, mereka ni beriman, mereka ni ada rasul-rasul yang ramai, mereka ni ada nabi-nabi yang ramai sebenarnya kan. Sebab dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan bahawa Bani Israel ini, mereka ini dipimpin, diketuai oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Sepanjang-panjang, sejak daripada Nabi Yaqub AS tu, nabi-nabi kan. Cuma tak sebutlah. Sebab banyak daripada nabi-nabi ini Allah Ta'ala tak sebut, tak beritahu kepada kita. Yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita hanyalah 25 orang rasul. Dan kemudian nabi-nabi ada beberapa orang disebut secara langsung, tak langsung. Banyak tak langsung lah kan. Luqman ada khilafnya, Khaidir ada khilafnya, Yusha' bin Nun ada khilafnya. Ada nabi tapi tak ada sebut nama dia dalam, kemudian Uzairnya ada disebut dalam Quran kan. Jadi ada disebut, ada tak sebut. Tapi dalam hadis sebutkan bahawa nabi-nabi ni ada lebih daripada 124,000 orang. Dan rasul-rasul pula ada 313 orang. Tu yang kita belajar lah kan dalam pelajaran tauhid kita. Jadi maksudnya sini Allah SWT kata, kamu jangan takut, kami akan jadikan dia minal mursalin. Jadi sebab itulah Bani Israel ni dia tahu rasul-rasul ni adalah seorang yang mereka ni sangat-sangat respect lah kan. Kalau anak dia boleh jadi rasul, Masya Allah, dia akan sukalah, gembira lah dan sebagainya. Jadi termasuklah sini, bila Allah Ta'ala bagi ilham kepada mak Nabi Musa ni bahawa anak dia akan menjadi seorang daripada mursalin, dia sangat gembira. Tu kan. Jadi untuk menghilangkan sedih kan, dapat anak tiba-tiba kena campak kan, gitu kan. Ada satu pandangan ulama lagi dalam tafsir, dia kata mursalin di sini, waja'iluhu minal mursalin, bukan maknanya ialah mursalin situ, bukan maknanya ialah rasul, tapi maksudnya ialah yang akan diutuskan. Diutuskan tu maknanya dia akan dihantar balik.
Itu kata satu pendapat lah ulama tafsir mursal, sebab rasul tu maknanya yang diutuskan, yang dihantar. Jadi mursal ni kita tengok selepas daripada ni cerita Nabi Musa ni, bila dia hanyut pergi kepada rumah Firaun, akhirnya dikembalikan semula, dihantar balik kepada emak Nabi Musa tu untuk disusukan. Jadi seolah macam dia dapat susu, kemudian dapat upah pula, dah dapat anak balik, kemudian dapat upah pula tu. Kalau sebelum daripada ni dia dalam keadaan takut dan sebagainya. Jadi maknanya sini tu makna mursalin. Seterusnya Allah Taala kata dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-8, faltaqatahu alu Fir'auna. Lalu bila hanyut tu, maka dia iltaqata. Iltaqata tu maknanya, kalau kita laqatah ni maknanya ambil, dipungut. Gitu. Kalau orang dalam Islam, dalam fiqh kan, kalau barang-barang yang kita jumpai, itu nama dia laqatah, nama dia kan. Kalau anak dia panggil laqit, anak yang dijumpai, anak yang tak tahu mak siapa, ayah siapa kan. Kalau barang-barang kita jumpa, dompet ke, kita jumpa siapa-siapa lah barang hilang kan, kita jumpa barang orang, dia tengok kan ada hukum sunat ambil, ada hukum harus ambil, dia tengok depend pada keadaan tempat tu dan sebagainya. Tapi hukum dia ialah dia boleh ambil barang tu dan kemudian dia kena iklankan lah selama setahun, nak tengok barang tu jenis apa, boleh tahan lama tak tu cerita fiqh kan. Jadi iltaqata sini maknanya dipungut lah. Tengok maknanya kan, kotak tu kan, kotak lah kita kata, berjalan jauh daripada rumah mak Nabi Musa tu sampailah kepada istana Firaun. Istana Firaun pun tepi sungai juga kan, adalah kan, kita tak tahulah bentuk dia macam mana kan. Jadi sampai depan tu adalah cerita tengah mandi ke dan sebagainya, tu cerita kan. Wallahu a'lam bissawab. Yang pentingnya ialah iltaqata alu Firaun, keluarga Firaun ambil dia, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Allah Taala kata agar dengan dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi musuh dan akan menjadi kesedihan kepada Firaun itu sendiri. Diambil oleh keluarga Firaun. Tengokkan Allah Taala, perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada sini kan kita tengok bahawa bagaimana perancangan Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat kita tak tahu kan. Allah Taala boleh buat kan. Bagaimana bentuk dia, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada. Jadi Allah Taala telah tengok menyebabkan keluarga Firaun. Bila dia tengok tu dia ceritakan dalam sejarah tu, dia tengok ini daripada kulitnya, daripada muka budak ni, baby ni kan, dia boleh tahulah ini Bani Israel ni. Ini bukan grup Kipti kita ni. Jadi mereka ambil, tapi Allah Taala tanamkan bila mereka melihat Nabi Musa tu, mereka tak boleh rasa sangat-sangat sayang. Tu cerita dia kan. Jadi bagaimana kan Allah Subhanahu Taala tengok cerita kan tak? Makna ada sedikit persamaan di antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dipisahkan daripada ayah dia dan kemudian dicampakkan ke dalam air. Itu dalam telaga lah kita kata. Ada air, tak ada air kan, air tak banyak. Jadi campak dalam telaga. Kemudian diambil. Kemudian bila dia besar, dia sangat-sangat cantik kan. Sangat handsome lah kita kata kan. Nabi Musa ni kecil lagi dah tengok dah. Dah cantik dah. Orang tak, mana keluarga Firaun tak boleh nak berpisah, nak tengok Nabi dia kan. Suka sangat pada dia kan. Tapi Allah Taala kata liyakuna lahum aduwan wa hazana. Dia tak tahu dia akan menjadi musuh. Dia tak tahu. Kemudian inna Fir'aun wa Haman wa junudahuma kanu khati'in. Allah Subhanahu Wa Taala kata, tengokkan Fir'aun, Haman dan kemudian tu lagi siapa? Fir'aun dan juga Haman. Haman tu ialah menteri-menteri dia, orang-orang keliling dia, orang-orang yang keliling Fir'aun tu kan, orang jadi penasihat apa benda semua kan itu. Jadi Haman tu dan juga junudahuma, dia masing-masing ada tentera-tentera tu. Allah Subhanahu Wa Taala kata kanu khati'in, mereka itu salah apa? Salah dalam keputusan mereka. Sepatutnya mereka bunuh. Kalau mereka bunuhlah Musa pada masa itu, habislah cerita kan, tak adalah cerita kan. Tak, perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, wa makaru wa makarallah. Allah mereka buat perancangan, tapi Allah Taala ada perancangan dia, dan perancangan Allah itulah yang akan berlaku, perancangan manusia tak akan berlaku kan. Jadi begitulah juga apa yang berlaku lah pada hari ini dan sebagainya. Kita tengok kan, kadang-kadang Islam itu ditindas, Islam gini kan. Jadi kita yakin kan bahawa yang penting kita kena jaga diri kita kan. Kita ni ikut Islam ataupun tidak, kita melaksanakan Islam ataupun tidak, apa yang akan berlaku tu Allah Ta'ala akan tentukan. Kita buat planning kita berdasarkan arahan suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata sini, waqalat imra'atu fir'aun, lalu berkatalah imra'atu fir'aun, ayat yang ke-9, ayat yang ke-9, berkatalah isteri Fir'aun. Imra'atu fir'aun tu
Jadi dikatakan riwayat nama dia Asiyah. Jadi nama dia Asiyah ni dia kata qurratu ainil li walad, dia kata. Dia qurratu aini maknanya penyejuk mata. Penyejuk mataku dan kamu. Kita tengok baby ni, dia kata dengan baby ni, wallah comelnya baby ni. Tak boleh tak tengok baby ni. Sayang sangat baby ni. Takkanlah nak bunuh. Jadi oleh kerana itulah maka dia minta izin lah kepada Firaun, walaupun tahu itu adalah ni, dia kata kita jangan bunuhlah budak ni. Sayang sangat aku tengok budak ni kan. Tengok. Jadi Allah SWT kata la taqtuluh, dia minta izin. Sebab dia perempuan kan, dia isteri kepada Firaun. Jadi dia minta izin. Dia pula tak ada anak, dia ceritakan pada masa tu daripada Firaun ni. Jadi dia sangat sayanglah, sukakan kepada Musa ni. La taqtuluh, jangan kamu bunuh dia. Asa an yanfa'ana, moga-moga mungkin dia akan memberi manfaat untuk kita. Nanti kita besarkan, takkanlah dia ni nak bunuh kita. Kita dah jadi anak angkat kita. Takkanlah dia ni nak menghalau kita, takkanlah gini kan. Jadi itu alasan lah. Diceritakan dalam buku-buku sejarah, alasan yang diberikan oleh isteri Firaun kepada Firaun yang menyebabkan Firaun akhirnya, Firaun sendiri pun tengok kepada budak tu, dia pun jatuh cinta. Jadi dia kata sini la taqtuluh, jangan kamu bunuhlah dia. Asa an yanfa'ana, moga-moga dia akan memberi manfaat kepada kita. Au nattakhizahu walada, ataupun kita boleh ambil dia sebagai anak angkat. Wa hum la yash'urun. Allah Taala kata mereka tak tahu, mereka tak sedar perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ni disebutkan oleh Asiyah ni kan, Asiyah ni iaitu apa? Imra'atu Fir'aun tu berkata, dia kata asa an yanfa'ana, moga-moga dia akan memberi manfaat kepada kita. Memang betul dia memberi manfaat kepada Asiyah. Asiyah telah beriman selepas itu kan. Jadi dalam cerita ni kita tengok kan bahawa dalam kisah Nabi Musa ni banyak kita tengok peranan-peranan perempuan ni. Maknanya Allah Taala puji perempuan ni. Bermula daripada mak Nabi Musa, yang kita kata bernama Aminah tadi tu, wallahu a'lam bissawab. Kemudian Asiyah sini, Asiyah ni iaitu isteri Firaun yang memungut Nabi Musa ni. Dan kemudian selepas daripada ni kakak dia. Kakak siapa? Kakak Nabi Musa. Yang akan cerita dia akan kita tengok insya-Allah dalam minggu depan apa peranan dia. InsyaAllah kan, sebagaimana peranan dia kita tahu lebih kurang kan, tapi kita tengok peranan dia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Qasas ni. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan, InsyaAllah di waktu yang sama pukul 8 malam. InsyaAllah pukul 8 malam. Kalau tak ada masalah lah, kalau ada perubahan kita akan beritahu lah. Mungkin kita buat online ataupun tak online lagi dah. Wallahualam, kita tengok keadaan. Tapi insyaAllah sebagai yang asalnya ialah kita akan bersama di online pada setiap hari Sabtu malam Ahad pukul 8 hingga 8.30 malam, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak ahli jawatankuasa takmir Masjid Sultan Syarif Ali, Kampung Sengkurung, Bandar Seri Begawan, yang telah bersama-sama lah yang telah menganjurkan program ini, dan juga tidak lupa kepada Syababul Iman, kumpulan belia Masjid Sengkurung yang bekerja keras dan sentiasa menghubungi saya untuk terus mengingatkan saya untuk mengadakan sesi ini pada malam ini. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tangguh insya-Allah perjumpaan kita, majlis ilmu kita pada malam ni. Dan minggu depan insya-Allah kita akan sambung tu. Kita akan sambung ayat yang ke-10 daripada surah Al-Qasas insya-Allah. Kalau ada kemudahan boleh buka Quran, bawa Quran dan semua insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.